bahaya daripada Syiah sebab dia mengaku dia ahli sunnah sehingga umat menjadi keliru. Itu dia. Wallahu a'lam. Tapi bagi kita, ya, kita perlu faham perbezaan dengan Wahabi adalah masalah cabang. Masalah cabang, masalah furu', bukan melibatkan masalah-masalah dasar dan usul. Oleh sebab itu cuma Wahabi ini perangai dia agresif, dia menyerang orang-orang yang tak berpegang dengan fahamannya dengan tuduhan bid'ah. Dan kadang-kadang kepada kafir, kepada syirik. Padahal itu adalah masalah khilafiyat. Di sini jahatnya Wahabi ini. Itu dia. Yang menyebabkan ulama marah dengan Wahabi ini. Adapun kalau dia nak pegang pandangan dia sendiri, masalah khilafiyat, itu hak dia, terpulang pada dia lah. Tapi yang dia pergi serang orang lain, kata bid'ah syiriknya apa sah? Boleh? Ada. Yang lain? Silakan Ustaz. Lebih yakin dengan sekular daripada Islam. Ya. Jadi soalan tadi, sekarang ni orang lebih yakin kepada sekular daripada Islam kerana sekular memerintah, Islam belum memerintah. Maka kita terpaksa terangkan dia, Islam telah memerintah lebih 1300 tahun yang lampau. Sekular ni baru memerintah tak sampai berapa ratus tahun pun. Iaitu semenjak daripada apa dia ni, kita panggil apa dia tu, jatuhnya apa dia tu, gereja di Eropah pada abad yang ke-19, pada abad yang ke-18. Jadi 19, 20, 21, baru 300 tahun. Tapi umat Islam diperintah oleh Islam begitu lama, 1300 tahun, 1400 tahun. Maka ini menyediakan bukti-bukti yang cukup jelas bagaimana Islam itu adalah merupakan suatu din wa daulah yang mampu mentadbir manusia dan membina tamadun. Dan kemudiannya keraguan itu timbul ialah kerana kejahilan. Dengan sebab itu perlu digerakkan penyebaran ilmu yang betul di dalam masyarakat. Mesti belajar balik. Masyarakat kena datang mengaji balik. Mengaji tauhid, mengaji fiqah, mengaji akhlak Islam, mengaji sirah, mengaji tafsir, mengaji hadis daripada ulama-ulama yang amanah yang akan menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW menghayati Islam bukan semata-mata dari sudut ibadah tetapi juga dari sudut pemerintahan yang menegakkan hukum dan syariat Islam di Madinah. Jadi kita kena ajar balik kepada masyarakat, dekatkan mereka kepada majlis ilmu dan menerangkan kepada mereka supaya mereka itu kembali yakin dan percaya kepada Islam boleh memerintah lebih baik daripada sekular. Wallahu a'lam. Silakan. Jadi ulama ni kata ni tak betul, ni kata tak betul. Ya. Mana? Jadi macam mana perselisihan pendapat itu? Ya. Dia beginilah. Perselisihan pendapat benda yang biasa dan normal. Sejak di zaman lampau ulama biasa berselisih. Dia duduk dalam masjid, disebut oleh Syekh Said Ramadan Al-Buti dalam salah tulisan dia, sejak zaman Islam dulu, boleh duduk dalam masjid, boleh berbincang. Bincang-bincang, dalil ana begini. Jadi apabila ulama yang membawa dalil yang kuat, akhirnya ulama itu akan insaf dan menerima. Ini sifat keterbukaan ulama di zaman lampau. Baik. Jadi perbezaan pendapat itu benda yang normal. Baik. Selama mana ada dalil, yang tak normalnya apabila menyerang dengan menuduh kafir, menuduh syirik, menuduh bid'ah dan sebagainya. Dalam keadaan golongan yang dituduh itu berdiri di atas pendirian yang benar, yang berdasarkan dalil-dalil yang benar. Tetapi berlaku masalah perbezaan pendapat, tetapi perbezaan pendapat itu keluar sehingga kepada batas menyerang dengan serangan-serangan yang merupakan fitnah kepada saudara-saudaranya yang tidak berpegang dengan pendapatnya. Berbeza dalam masalah yang qat'i, dalam masalah yang putus. Masalah yang putus. Contoh sebagainya dalam kita bincang dalam masalah menegakkan keadilan. Keadilan itu benda yang tak diperselisihkan. Ini adalah benda yang wajib. Mana ada orang berselisih antara adil dengan zalim? Adil mesti adil. Mana boleh zalim? Entah tak boleh kata ni masalah khilafiyat Ustaz.
Adil dan zalim ni. Oh, jadi mana zalim boleh? Tak boleh. Sebab nas Al-Quran dengan jelas menerangkan tak boleh berbuat zalim. Begitu juga dalam masalah pentadbiran dan pemerintahan berdasarkan undang-undang dan syariat Allah. Ini bukan masalah khilafiat. Ini adalah masalah yang diijma' di kalangan ulama bahawa yang membuat hukum hanyalah Allah. Ini bukan masalah khilafiat. Masalah macam ini bila ulama mengeluarkan hukum dan mengatakan orang yang menolak undang-undang dan peraturan Allah boleh menjadi kufur sekiranya dia mengiktikadkan keharusannya menolak. Ini tidak dipanggil pertembungan yang saya sebutkan tadi. Ini adalah pertembungan yang perlu bagi menegakkan kebenaran, tetapi perlu berada dalam lingkungan adab dan akhlak yang baik. Jangan keluar daripada lingkungan adab dan akhlak yang baik, kerana akhirnya membawa kepada fitnah di antara sesama umat Islam. Kita kena terang dan bagi peluang untuk manusia berfikir dan menerimanya. Kita tak boleh terang, bila orang tak ikut, kita pukul kepala dia. Jangan, tak boleh. Wallahualam. Hari ni timbul, apa dia, bila ada tuan-tuan guru kita yang mengatakan masalah bersila lendik, bukan? Kata istawa alal arsh, maka dikafirkan kepada setengah-setengah tuan guru. Begitu juga kalau ada ulama-ulama yang mengeluarkan pandangan yang berbeza sedikit daripada pandangan ahli sunnah wal jamaah, maka dikafirkan terus. Tak boleh. Pendekatan macam tu salah. Kerana di dalam pendirian ahli sunnah wal jamaah, lazimul mazhab laisa bimazhab. Al-mu'tamad, yang menjadi mu'tamad dalam ahli sunnah wal jamaah, orang yang bercakap dengan satu pendapat menyerupai dengan pendapat mazhab yang lain. Dia tidak dihukum seperti orang yang menganut mazhab itu. Boleh faham ni? Saya ulang balik. Orang yang memegang satu pendapat menyerupai dengan pendapat mazhab lain. Boleh? Yang dianggap mazhab lain itu menyeleweng. Dia tidak boleh dihukum sebagaimana orang yang menganut mazhab itu. Boleh? Jadi lazimul mazhab laisa bimazhab. Dengan itu apabila kita tengok ada orang berpendapat macam pendapat Mu'tazilah aja, kita tak boleh kata dia itu seperti orang Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah hukumnya apa? Setengah ulama kata bid'ah, fasik, setengah kata kafir. Maka kita tak boleh kata entah kafir sebab entah berpahaman dengan pendapat Mu'tazilah. Tak boleh. Kerana dia hanya memakai satu pendapat dan bukan dia menganuti fahaman Mu'tazilah. Maka dia perlu ditegur dan dinasihati. Kerana pendapat itu mengelirukan orang. Tapi tidak boleh menghukumnya sebagaimana menghukum Mu'tazilah. Bila kita tengok ada ulama kata bahawa sebagai contoh Allah bersila lendik di atas arash, dengan maksud bukannya menyamakan Allah dengan makhluk. Jadi dah macam pendapat Wahabi, kita tak boleh menghukumnya seperti Wahabi. Kalau kita hukum Wahabi kafir, bagi setengah yang ekstrim, dia hukum kafir, ini tak betul. Lalu kita hukum orang yang berpandangan pendapat seperti itu pun kafir. Tak betul. Itu tak betul dalam pegangan ahli sunnah wal jamaah. Kerana yang mu'tamad, orang yang membawa satu-satu pandangan tentang mazhab-mazhab yang berbeza, tidak dihukum dia seperti orang yang menganuti mazhab. Itu dia. Begitulah juga dalam kita berdepan dengan golongan sekular. Jangan kafir mengkafir. Contoh dia kata bahawa saya tengok bahawa apa dia tu undang-undang Islam ini apa dia ni bimbang akan membawa kepada pertumpahan darah. Takut rakyat tak boleh terima. Kita tak boleh kata entah ni berpahaman sekular, kafir. Tak boleh. Boleh faham tak ni? Tak boleh. Tapi kita boleh kata pandangan entah salah. Entah kena tarik balik. Entah kena betulkan. Tetapi tak boleh menghukum dia seperti mana kita hukum orang sekular yang ada di Amerika dan orang sekular yang ada di Britain. Boleh mana ni? Tak boleh. Yang ada di Amerika dan Britain kafir. Tapi yang berpegang dengan pendapat seperti itu tak boleh dihukum kafir selama mana dia tidak mengakui ana memang sekular dan ana pegang pahaman sekular. Maka kalau begitu baru kafir. Boleh? Sebab saya nak mengelakkan kebanjiran kafir mengkafir. Sikit-sikit kafir, sikit-sikit kafir. Ini tak mengikut pendekatan ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah adalah suatu mazhab yang sangat lunak dan sangat cermat dalam soal kafir mengkafir. Soalan? Jadi saya ingat tak ada apa dah. Boleh ya? Jadi faham dah? Ada faham lepas ni janganlah pula pilih sekular lagi. Al-ilmu bila amal kasyajari bila samar. Ilmu tanpa amal seperti pokok tanpa buah. Pokok tanpa buah ini dijadikan bahan api, dibakar. Dalam matan Zubat menyebut wa kullu man bighairi ilmin ya'malan
Dan setiap orang yang tanpa mengikuti ilmu sebagai amalannya, dia tak ikut ilmu, tak beramal dengan ilmunya. Mu'azzabun min qabli ubadil wasan, di akhirat besok dia akan dibakar oleh Allah Ta'ala lebih dahulu daripada penyembah berhala. Jadi bila kita mengaji, kita datang surau, kita belajar, kita amalkan, kita pegang. Kerana pendirian ahli sunnah wal jamaah adalah pendirian yang sebenar, yang mewakili ajaran Islam dalam soal akidah, soal syariah dan soal akhlak. Jadi kita pegang betul-betul. Dan yang saya lontar ini bukan mengarut, bukan saya reka, bukan saya buat-buat, bukan sentimen politik, tidak. Itulah dia ajaran Islam yang menjadi pendirian ahli sunnah wal jamaah. Jadi marilah kita betul-betul mengikuti landasan ahli sunnah wal jamaah, bukan semata-mata dalam bab wirid, bukan semata-mata dalam bab maulid, bukan semata-mata di dalam bab zikir, bukan semata-mata dalam bab menerima tasawuf, bahkan dalam bab yang ahli sunnah wal jamaah muncul untuk menentangnya, iaitu menentang falsafah. Menentang falsafah. Apa bentuk sekalipun, termasuklah terutamanya di zaman kita.